Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak sekalian? Kita berjumpa lagi dalam siaran pada hari ini untuk menyambung tajuk kita pelajaran 8, hindari dosa-dosa besar. Tajuk ni kamu boleh tengok dalam muka surat 50 sehingga 60, yang mana kita telah pun bincangkan dalam beberapa siri sebelum ni. Dalam tajuk ni kita urungkaikan tentang hadis Nabi Muhammad SAW tentang 7 dosa besar yang Nabi sebut dalam hadis baginda. Yang pertama syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua melakukan sihir, yang ketiga membunuh, yang keempat makan riba, yang kelima makan harta anak yatim, yang keenam lari daripada medan perang, dan yang ketujuh menuduh perempuan atau lelaki yang beriman dan suci berzina ataupun qazaf. Jadi ada 7 perkara yang kita akan bincangkan dalam tajuk ini. Kita dah bincangkan, saya ingat dah 5 perkara. Yang ini kita akan masuk untuk 2 yang terakhir lah, iaitu lari daripada medan perang dan juga menuduh perempuan berzina. Okey. Kita tengok dalam buku teks kamu tu, kita tengok muka surat 57, lari daripada medan perang. Baik, lari dari medan perang, seperti mana yang jelas tajuknya merupakan dosa besar, iaitu meninggalkan medan peperangan pada waktu menghadapi musuh. Ini dalam perang, cerita dia dalam perang. Ketika dalam perang yang bersenjata, pasukan sedang bertempur menghadapi serangan musuh. Jadi lari daripada peperangan. Maksudnya kalau sebagai askar, tentera, kita perlu dengar arahan daripada general, daripada kapten pasukan. Tapi tak dengar dan akhirnya lari. Bukan retreat, bukan berundur, ni lari. Lain tu beza dia. Dia termasuk dalam konteks sama juga apabila enggan mempertahankan negara apabila diarahkan. Lari, enggan, dua benda yang menyebabkan termasuk dalam kategori ini, lari pada medan peperangan. Apa kesan dia? Kesan dia besar, iaitu contohnya apabila dalam satu peperangan umat Islam bertemu dengan yang musuh Islam, peperangan yang pegang senjata. Jadi keselamatan umat Islam dan negara akan terancam. Pastinya negara juga akan terdedah kepada sebarang macam penjajahan dan campur tangan asing. Ini dalam konteks negara. Kalau macam sekarang ni kita negara Malaysia kan. Negara Malaysia ni bukan negara macam zaman ketika zaman Nabi pada waktu tu memang lawan antara tentera Islam lawan tentera bukan Islam. Dalam perang Badar misalnya, perang Uhud misalnya. Itu jelas antara tentera Islam menentang dengan tentera bukan Islam. Dalam konteks kita sekarang, negara yang ada geografinya, negara bangsa macam Malaysia, Indonesia, Jepun dan lain tu kan. Jadi apabila peperangan antara negara kita, negara Malaysia, dulu tanah Melayu kan, apabila kita lawan dengan penjajahan yang masuk siapa? Dulu Melaka, yang masuk Portugis, Belanda, British, lepas tu sebelum masa nak merdeka tu Jepun, lepas tu ada komunis. Itu dalam konteks negara kita Malaysia, dia ada peperangannya begitu. Dan kita wajib mempertahankan negara kita. Dan bila kita tak terlibat ataupun lari daripada peperangan, maka itu adalah sebahagian daripada yang dimaksudkan di sini, lari daripada medan perang. Dalilnya surah Al-Anfal ayat 15, yang bermaksud, wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu orang kafir yang memerangi kamu, maka janganlah kamu berundur. Ini adalah konteks perang. Bukannya setiap waktu kita memerangi orang bukan Islam. Tidak, kena faham. Konteks ayat ini adalah ketika berperang, yang sifatnya fizikal perangnya. Baik, kita baca sikit spektrum ilmu yang sebelah biru, sebelah kiri itu. Kita baca, ni adalah hadis Nabi baginda Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Maksudnya apa? Berbahagialah seorang hamba yang memacu tali kuda perangnya, kuda perang di jalan Allah.
kusut rambutnya dan berdebu kakinya. Nampak? Maksudnya walaupun seorang hamba sekalipun, tapi kalau dia dalam medan perang dan dia tegas, keras dan hebat dalam medan peperangan, maka berbahagialah hamba ini. Nampak? Itu hamba. Maksud dalam status masyarakat, dia kategori yang paling bawah. Sekarang kita dah tak ada hamba dah. Sekarang ni tentera lah. Jadi kita perlu pastikan tentera, askar, soldadu mestilah berperang mengikut arahan. Dan tidak sama sekali lari daripada peperangan. Okey, itu. Yang seterusnya, kita nak bincangkan yang ketujuh. Menuduh perempuan yang beriman dan suci berzina ataupun qazaf. Qazaf ni bukan sekadar wanita je, sebenarnya lelaki pun sama juga. Menuduh wanita Islam yang baik melakukan perzinaan tanpa membawa saksi. Ini maksud yang dijelmakan dalam buku teks kamu ni lah. Menuduh wanita Islam yang baik melakukan perzinaan tanpa membawa saksi. Okey. Contohnya, kita baca contohnya. Percakapan atau pertuduhan yang jelas seperti kamu telah berzina ataupun memanggil seseorang wanita wahai penzina. Ini jelas merupakan satu tuduhan dakwaan yang berat. Sebab apa? Sebab dia tak bawa saksi. Saksi mesti 4 saksi. Dia mesti ada membawa saksi. Besar. Kesan ini sangat besar dan sangat bahaya. Sebab apabila tuduhan ini dibuat, maka sudah tentu dia sedang menjatuhkan maruah yang dituduh. Sebab yang tuduh cakap sekali, yang dengar tu, yang dia tak tahu apa-apa, dia pun bawa cerita juga. Jadi orang yang bawa cerita dan menuduh itu juga adalah qazaf. Itu adalah perlakuan qazaf. Perlakuan qazaf ni apa? Melemparkan tuduhan. Okey? Jadi ia menjatuhkan maruah dan mencetuskan perbalahan. Okey. Now, kita tengok sikit surah An-Nur ayat 23. Sesungguhnya orang yang menuduh perempuan yang terpelihara kehormatannya, yang tidak terlintas memikirkan sebarang kejahatan lagi, yang beriman akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat, dan mereka pula akan beroleh azab siksa yang besar. Qazaf ni sejarah dia sebab sejarah qazaf ni maksudnya orang yang melakukan tuduhan zina ini, dia bukannya berlaku pada zaman kita. Zaman Nabi ada tak orang yang melakukan tuduhan zina ni? Ada. Yang kena siapa? Isteri Nabi, baginda isteri Nabi, iaitu Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah pernah dituduh berzina. Ini satu dakwaan, satu kejahatan yang sangat besar dibuat oleh orang munafik. Peristiwa dia sebenarnya peristiwa ini sangat menguji kesabaran Nabi, menguji kesabaran ayah Sayyidatina Aisyah sendiri. Jadi bagaimana untuk menghadapi ujian yang sangat besar ni? Ini ujian. Sebelum tu saya nak tunjukkan satu slide pembentangan. Kita tengok bagaimana dibentangkan maksud qazaf. Okey. Okey. Tengok tengok tu. Kena bawa 4 orang saksi. Ini wajib. Tengok hukuman qazaf ni apa? Sebatan 80 kali kalau kamu tak bawa 4 orang saksi. Berat Tengok. Jika penuduh tidak cukup syarat yang membolehkan hukum qazaf dijalankan, maka boleh dikenakan
Taman Takzir. Ini sumber daripada Jabatan Agama Islam Selangor. Okey. Okey, kemudian kita nak tengok pula satu lagi bahan yang kita dapat daripada pejabat mufti wilayah Persekutuan. Awak boleh tengok ni, mufti.wp.gov.my. Dekat sini kan. Kat sini awak boleh cari tentang qazaf. Jadi ada satu kisah yang mana mufti wilayah menceritakan tentang qazaf tu berkaitan dengan peristiwa yang tersabit kepada Sayyidatina Aisyah. Nama peristiwa ini adalah peristiwa Al-Ifki. Peristiwa Al-Ifki. Saya bacakanlah kalau untuk bacaan kita bersama kan. Pada kebiasaannya apabila Rasulullah pergi keluar berperang atau bermusafir, baginda akan membuat undian bagi isteri baginda memilih siapa yang akan menemani baginda. Dan pada ketika pemusafiran baginda ke peperangan Bani Mustalik tersebut, undian memihak kepada Sayyidatina Aisyah yang akhirnya menemani baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, cerita dia. Dalam perjalanan pulang daripada peperangan tersebut, baginda dan tentera Islam berhenti seketika yang tak jauh daripada Madinah Al-Munawwarah dan bermalam di situ. Dan apabila rombongan berhenti di situ, maka Sayyidatina Aisyah keluar untuk menunaikan hajatnya lah, dan dia pakai rantai. Tapi bila dia dah selesai menunaikan hajatnya, dia dapati rantai dia hilang. Kemudian dia pergi semula ke tempat tadi dan mencari rantai tersebut. Ketika dia mencari rantai itu, rombongan yang dipimpin oleh baginda Rasulullah telah pun bersiap sedia untuk bertolak pulang ke Madinah. Haudash ni pondok di atas unta pondok tu untuk Sayyidatina Aisyah lah yang patutnya berada dalam pondok tu. Tapi tak sedar, sahabat tak sedar. Sayyidatina Aisyah tak ada dalam tu. Sebab Sayyidatina Aisyah ni orangnya kecil, ringan jadi para sahabat tak dapat bezakan ada ke tak ada Sayyidatina Khadijah ni dalam tu. Maka rombongan tu teruslah pergi bergerak bersama-sama dengan rombongan tanpa memeriksa haudash tersebut. Apabila Sayyidatina Aisyah kembali ke tempat rombongan tadi, dia tengok bahawa rombongan tersebut telah pun beredar menuju ke Madinah. Dah nak buat macam mana? Dah tertinggal. Akhirnya beliau pun duduk dan terbaring di situ. Dah duduk kan. Jadi kat padang pasir tu apa buat? Ada kain jilbab, bungkuslah diri dia dengan kain jilbab tersebut. Dan biasanya kalau dalam rombongan, kalau ada masalah apa-apa, akan ada orang mencarilah. Okey, dalam keadaan Sayyidatina Aisyah seperti itu, datanglah Sayyidina Safwan. Sayyidina Safwan ni adalah orang yang ditugaskan berada di paling belakang dalam satu rombongan tersebut. Maksudnya kalau ada barang terjatuh, tertinggal, ada orang sakit, jadi Sayyidina Safwan ni akan pick up lah benda-benda tersebut. Jadi bila dia sampai ke tempat yang rombongan Rasulullah tadi berada, beliau mendapati ada sebuah benda yang disangkanya barang yang tertinggal daripada rombongan baginda. Lalu mendekati benda tersebut dan terkejut mendapati bahawa itu ialah isteri baginda Sayyidatina Aisyah. Beliau bertanya, apakah yang menyebabkan dia tertinggal? Namun Sayyidatina Aisyah tidak menjawab. Beliau pun mendekatkan kuda kepada Sayyidatina Aisyah untuk dia naik tunggang kuda itu. Jadi Sayyidina Safwan kata, naik atas kuda ni. Aku jalan kat bawah lah. Ikut. Kemudian Sayyidina Safwan tarik kuda tersebut dan bertolaklah ke Madinah. Baik. Bila nak sampai ke Madinah tu, maka berlakulah fitnah. Peristiwa yang sangat pahit untuk dihadapi oleh Sayyidina Aisyah. Kenapa? Sebab tahu-tahu tiba-tiba ada fitnah yang menyatakan bahawa tengok baca ni. Sayyidina Aisyah pada satu ketika keluar bersama Ummu Mistah menuju ke tempat menunaikan hajat malam hari. Pada ketika itu Ummu Mistah tergelincir disebab pakaian sendiri dan beliau melatah, celakalah Mistah. Apabila Sayyidina Aisyah mendengar perkataan itu, Sayyidina Aisyah menegurnya dengan tegas kerana Mistah merupakan ahli Badar. Lantas Ummu Mistah menyedari bahawa Aisyah masih tidak mengetahui mengenai berita tersebut, lalu menerangkan dan menceritakan segala yang berlaku dan tuduhan kaum munafik kepadanya. Nampak tak?
Cerita dia ketika uh, Sayyidina Aisyah balik tu, orang munafik ni dia membuat fitnah bahawa Sayyidina Aisyah berdua-duaan dan telah melakukan zina dengan Safwan. Tapi bila fitnah masuknya, dia tak cerita kat depan Aisyah, dia ceritalah dekat orang kampung, dekat orang lain-lain. Tapi akhirnya masyarakat percaya dan akhirnya menjadi gosip. Jadi pada zaman Nabi ni ada gosip. Terkejutlah semua orang, termasuk Sayyidina Aisyah sendiri. Sayyidina Aisyah sendiri yang paling terkejut. Kan? Sayyidina Aisyah mendengar cerita tu, dia tahulah. Dan dia tak tahu pun dia adalah bahan gosip. Sehinggalah dia terserempak dengan Ummu Mistah tadi. Lalu Sayyidina Aisyah mendengar cerita itu, dia segera pulang dan menemui ibunya dan meminta penjelasan. Seorang wanita Ansar pun datang menemui mereka dan menceritakan segala-galanya dengan terperinci. Sehinggakan kejutan yang diterima ini menyebabkan Sayyidina Aisyah jatuh pingsan. Ketika beliau sedar dari pingsan, Rasulullah datang menjenguknya. Namun beliau melihat perubahan pada baginda kerana baginda hanya memberi salam dan bertanyakan keadaan Aisyah lantas keluar. Disebabkan melihat kepada perubahan tersebut, beliau meminta izin kepada Rasulullah untuk menetap sementara waktu di rumah orang tuanya dan Rasulullah membenarkan. Rasulullah membenarkan. Apabila fitnah masih lagi berterusan dan tidak menunjukkan hentinya. Okey, kena faham keadaan begini. Keadaan dia ialah Rasulullah pun mendengar cerita ni daripada masyarakat. Jadi bila peristiwa ini datang, baginda rasa, betul ke tak betul ke? Sebab belum ada ayat ataupun wahyu yang turun kepada baginda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada ayat dan panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kisah ini, Nabi ni dia bukan cakap berdasarkan emosi dia. Jadi Nabi bertindak berdasarkan dalil, berdasarkan wahyu yang diturunkan kepada baginda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila berterusan begini, baginda mengambil keputusan untuk minta pendapat sahabatnya. Siapa? Nabi panggil Sayyidina Ali dan Usamah bin Zaid. Usamah menegaskan bahawa beliau tidak dapat membenarkan tuduhan tersebut terhadap Sayyidina Aisyah kerana tuduhan itu berat. Ia satu perkara pembohongan dan rekaan semata-mata. Tambahan pula, kesemua sahabat dan Rasulullah sendiri memang mengenali Sayyidina Aisyah sebagai seorang wanita yang solehah, taat dan bertakwa. Tapi Sayyidina Ali pula, disebabkan oleh rasa simpati dan kecintaannya kepada Rasulullah, beliau menjawab, "Ya Rasulullah, masih banyak lagi wanita lain." Nampak tak? Jadi jadi beliau menyarankan kepada Nabi agar bertanyakan tentang Aisyah kepada pembantu Aisyah sendiri, iaitu Barirah, kalau ia mengetahui tentang apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Barirah dibawa untuk menemui baginda, maka baginda pun bertanyakan tentang hal Sayyidina Aisyah kepada Barirah. Lalu dia berkata, "Aku selalu menjaga pandangan dan penglihatanku. Demi Allah, Aisyah sungguh lebih baik daripada emas yang baik." Setelah mendengar penjelasan Barirah, Rasulullah bertanya pula kepada isteri baginda, iaitu Zainab, mengenai peribadi Sayyidatina Aisyah. Sebagaimana yang telah diketahui, Zainab sering bersaing dengan Aisyah, memenangi hati Rasulullah. Namun begitu, ketika Rasulullah bertanyakan mengenai Aisyah berhubung peristiwa ini, Zainab menjawab dengan baik, "Wahai Rasulullah, aku selalu menjaga pendengaran dan penglihatanku. Aku tidak ketahui daripada diri Aisyah ini, melainkan hanya kebaikan semata-mata." Nampak tak? Jadi tanya orang yang rapat, yang tahu tentang peribadi Aisyah ini, semua cakap bahawa Aisyah ni orang yang baik-baik, mustahil bahawa Aisyah melakukan perzinaan. Kemudian mendengar pandangan Rasulullah buat keputusan untuk bertemu dengan Sayyidatina Aisyah sendiri di rumah mertuanya. Ini cara yang terbaiklah. Aisyah ni ialah anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar dah tentu berkata kepada Aisyah, anak dia kata, "Kalau benar kamu lakukan, maka kamu adalah bertaubat kepada Allah, sebab Allah lah yang menerima taubat." Kemudian kata-kata Rasulullah tersebut sebenarnya membuatkan Sayyidina Aisyah terluka, seolah-olah baginda telah pun mempercayai tuduhan tersebut. Kemudian Sayyidina Aisyah memandang kepada kedua orang tuanya untuk melihat reaksi mereka terhadap apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu. Tetapi
ibu bapanya pun berdiam diri tanpa sepatah kata. Memanglah faham kan, dan Aisyah faham kenapa mak bapak dia pun berdiam diri. Ini adalah kata-kata Rasulullah, takkan nak balas dan menentang pula. Jadi Aisyah menjawab kepada Rasulullah dalam keadaan menangis dan menafikan tuduhan tersebut dan enggan bertaubat kerana dia tidak melakukan maksiat tersebut. Dia berkata, bersabar lebih baik dan hanya kepada Allah dia memohon pertolongan atas apa yang dituduhkan kepadanya. Jadi besar Rasulullah pulang dengan sedih, berpeluh, berberat hatinya. Kemudian sehinggalah daripada itu Rasulullah gembira. Sebab apa? Selepas itu Rasulullah gembira dan berkata, wahai Aisyah, bergembiralah kerana Allah telah membebaskan dirimu. Lalu Sayyidina Aisyah mengucapkan tahmid alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ayatnya? Maka dekat sini, maka wahyu diturunkan khas untuk membersihkan Sayyidina Aisyah daripada fitnah itu. Kita boleh baca dalam surah An-Nur ayat 11 hingga 19 menjelaskan hakikat sebenar yang berlaku. Dan ayat selepas itu menerangkan tentang hukuman terhadap orang yang melemparkan tuduhan qazaf terhadap wanita yang suci dengan menghukumnya dengan hukuman sebatan. Hukuman qazaf dilaksanakan ke atas sahabat yang membicarakan dan mempercayai fitnah tersebut. Ingat qazaf ni bukan hanya kepada orang yang menabur, yang membuat tuduhan tu, tetapi yang cakap, yang percaya juga akan dikenakan hukuman qazaf. Siapa pada waktu tu? Sayyidina Hasan bin Sabit, Mistah dan juga Hamnah. Mistah ni ahli Badar tau. Mistah ni adalah ahli Badar, ahli yang dijanjikan syurga, pun percaya dengan fitnah dan akhirnya dikenakan qazaf. Jadi kita cerita ni, saya ambil masa untuk cerita ni sebab saya ingat ni adalah cerita yang penting untuk kita faham dan ambil iktibar agar benda ni tidak terjadi dalam masyarakat kita dan kita tahu menghadapinya apabila ia berlaku nanti. Okey? Jadi tahu, orang tanya, jadi hukuman orang qazaf ni apa? Qazaf ni hukuman dia ialah 80 kali sebatan. Jadi kalau nak membuat nak cakap atau menuduh, mendakwa, nak mendakwa satu kes penzinaan, liwat dan sebagainya, perlu bawa 4 orang saksi yang hidup, yang nampak dengan mata kasar dia, bukan melalui video, bukan melalui CCTV, bukan. Dia mesti melalui 4 orang saksi. Ini adalah untuk menjaga maruah. Sebab untuk membuat tuduhan ni adalah satu perkara yang sangat besar. Okey, jadi itu sedikit saya ambil masa untuk cerita tentang melemparkan tuduhan qazaf ni, sebab ini adalah isu dalam masyarakat dan saya ingat penting juga untuk kita faham bahawa ia adalah salah satu daripada 7 dosa-dosa besar yang Nabi sebut dalam hadis baginda. Okey, jadi kita berhenti di sini, kemudian kita akan sambung lagi dalam bahagian yang terakhir nanti. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.